wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, saya ingin berkongsi dengan saudara-saudari semua mengenai 5 peringkat manusia di hadapan kisah-kisah Al-Quran. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menutup tirai surah Yusuf, iaitu ayat yang ke-111. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وهدى وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, demi sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu mengandungi ibrah, mengandungi pelajaran kepada mereka yang ulil albab, mereka yang berakal dengan akal yang jernih. Bukanlah kisah-kisah itu cerita-cerita yang diada-adakan, tetapi adalah kisah yang membenarkan kepada apa yang telah turun sebelumnya, yakni Taurat dan Injil, dan memperincikan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan sebagai rahmat kepada kaum yang mahu terus mengekalkan keimanan. Surah Yusuf ayat 111 memberitahu kita ada 5 perkataan penting untuk kita nampak 5 peringkat manusia di hadapan kisah-kisah Al-Quran. Pertama sekali adalah perkataan yuftara ataupun iftira. Inilah peringkat pertama manusia di hadapan kisah-kisah Al-Quran. Bahkan kisah Nabi Yusuf AS, iaitulah mereka yang tidak boleh membezakan antara kisah daripada Allah Azza wa Jal dengan kisah yang bercampur aduk, yang dirakamkan oleh tangan-tangan mereka yang berpenyakit dalam hatinya, cerita-cerita yang direka-reka untuk tujuan yang batil dan untuk memfitnah para anbiya. Ini disebut iftira, hadithan yuftara. Sebagai contoh, apabila membaca Al-Quran, cerita mengenai Nabi Allah Yusuf AS, kadang bila kita membelik cerita-cerita daripada sumber yang lain, kita mempercayai cerita-cerita batil yang dinisbahkan kepada Nabi Allah Yusuf AS. Sebagai contohnya riwayat-riwayat yang tidak tahu daripada mana yang menyatakan Nabi Yusuf AS telah menanggalkan pakaiannya apabila bersama dengan Zulaikha, apabila digoda oleh Zulaikha, ma'adallah. Ataupun riwayat-riwayat yang menyatakan Allah murka kepada Nabi Yusuf sehingga daripada bertahun-tahun ditambah pula 3 tahun, 4 tahun, kerana baginda tidak meminta bantuan daripada Allah, meminta bantuan daripada salah seorang banduannya. Lalu Allah murka kepada baginda. Sungguh cerita-cerita seperti ini tidak sesuai sebagai cerita yang dinisbahkan kepada Rasul yang maksum, yang perlu menjadi teladan untuk kita. Jadi semoga Allah pelihara kita daripada menjadi kategori orang pertama, iaitulah mereka yang dengan sengaja mempercayai dan membenarkan. Kalau tak sengaja tu lain cerita. Mereka yang percaya bulat-bulat, tidak semak, tidak selidik cerita-cerita, sehingga cerita iftira, cerita hadis dan yuftara pun dipercayai bulat-bulat, sedangkan ia memfitnah para rasul, memfitnah Nabi Allah Yusuf AS. Itu yang pertama, tuan-tuan ya. Mudah-mudahan kita tidak tergolong daripada golongan yang pertama yang tak boleh beza antara kalam Allah dengan kalam manusia-manusia yang telah mengubah kitab mereka. Kalam manusia yang berpenyakit dalam hati mereka. Kalam manusia yang hasad dan dengki ya kepada kelebihan tertentu yang Allah kurniakan kepada para rasul. Itu yang pertama. Dan mudah-mudahan kita tergolong daripada 4 golongan yang seterusnya. Golongan yang kedua adalah mereka yang tasdiq, mereka yang bila membaca kisah-kisah Al-Quran, kisah-kisah para anbiya, mereka percaya bahawasanya Al-Quran sedang membetulkan apa yang tidak betul di dalam Taurat dan Injil. Maknanya apa? Apa yang terkandung di dalam Al-Quran adalah kebenaran yang pernah terkandung di dalam Taurat dan Injil. Apabila ada cerita Nabi Allah Yusuf AS dihumban ke dalam telaga, maka kita mempercayai bahawasanya itulah kebenaran yang ada di dalam Taurat dan Injil. Apabila Allah bercerita tentang baginda dijual sebagai seorang hamba,
maka kita percaya ia adalah kisah yang sama termaktub dalam Taurat dan Injil. Kita sekali-kali percaya bahawasanya wahyu Allah bukan sekadar Al-Quran, bahkan apa sebelum Al-Quran, yakni Injil dan Taurat. Jadi, kisah Nabi Yusuf alaihissalam, bagi mereka yang mempercayai surah Yusuf dan kisah-kisah Al-Quran sebagai tasdiq, maka ia menjadi titik persamaan, jambatan untuk kita bersembang, berdialog dengan orang-orang Kristian dan Yahudi. Kerana kita mempercayai di dalam kitab mereka adanya kisah Yusuf. Soal kitab mereka sebut Pharaoh, kitab kita sebut Malik, itu soal kedua. Yang pasti dan penting bila bercakap tentang Nabi Yusuf alaihissalam, orang-orang Kristian ada ceritanya, orang-orang Yahudi ada ceritanya, kerana ada saki-baki yang benar dalam kitab mereka. Ya, Dr. Sulaiman Al-Ashqar menulis kitab untuk membuat muwazanat, pertimbangan. Walaupun 70-80% sudah banyak berlaku perubahan, tetapi kita tidak boleh menafikan ada kemungkinan 10%, 20%, 5%, contohnya cerita Yusuf di dalam Hebrew Bible contohnya, ada yang benar. Yang pasti orang-orang yang mempercayai surah Yusuf ada unsur tasdiq, membenarkan apa yang terkandung dalam kitab-kitab terdahulu, akan menjadikan surah ini sebagai surah dakwah. Surah jambatan untuk berbincang dan berdialog dengan mereka di dalam agama lain, interfaith dialog. Peringkat yang ketiga adalah peringkat yang lebih penting, iaitulah peringkat mempercayai surah Yusuf dan kisah-kisah Al-Quran adalah kisah yang mengandungi tafsil kulli syai', perincian, penerangan, tabyin kata Ibnu Ashur, penyataan tentang segala permasalahan manusia. Maknanya, kalau saya sebagai seorang ayah ada masalah sebagai seorang ayah, maka cerita Yusuf alaihissalam ada cerita tentang seorang ayah. Saya sebagai seorang adik-beradik, ya, saya ada abang-abang di atas saya, maka cerita Yusuf ada pedoman, ada panduan, solusi, terapi kepada bagaimana mahu menjadi abang yang baik, adik yang baik, ayah yang baik. Kalau saya sebagai seorang pemuda belia, remaja, maka surah Yusuf memberikan saya pedoman, prinsip untuk jadi remaja yang baik. Kalau saya sebagai seorang hamba, bagaimana seorang hamba dan pekerja yang baik di tempat bekerja, surah Yusuf memberitahu kita. Tafsil kulli syai'. Surah Yusuf itu sendiri, kalaupun tidak kisah-kisah Nabi yang lain, surah Yusuf itu sendiri sudah mewakili pelbagai segmen kehidupan anda. Anda sebagai seorang politician, maka kisah Yusuf ada sebagai seorang ahli politik. Anda sebagai seorang ekonomis, cerita Nabi Yusuf ada membabitkan ekonomis. Anda sebagai seorang apa jua situasi anda, bahkan sebagai seorang pendakwah, maka kisah Yusuf di dalam penjara juga menjadi senarai semak yang perlu kita lihat. Maknanya, apa jua masalah kita yang kita hadapi, sesungguhnya ada jawapan kepada permasalahan yang kita hadapi melalui cerita-cerita Al-Quran, khususnya cerita Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Pada babak kisah mereka itu ada prinsip yang perlu kita pegang untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Kemudian, peringkat yang keempat adalah peringkat hudan. Mereka yang apabila membaca kisah-kisah Al-Quran, mereka yang membaca surah Yusuf, mereka bukan sekadar mendapat dari sudut tematiknya, mereka mendapat skill, mereka mendapat kemahiran, mereka mendapat pedoman, tafsil tadi, tetapi yang lebih penting adalah mereka mendapat petunjuk daripada Allah bagaimana untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Petunjuk di sini maknanya apa? Seolah-olah anda memandu kereta, anda ternampak signboard. Signboard beritahu, ini arah tuju anda kalau anda mahu ke tempat sekian-sekian. Ini arah tuju anda kalau anda mahu pergi ke tempat sekian-sekian-sekian. Jadi, apabila kita mahu menjadi seorang hamba Allah, tetapi kita diuji sebagai seorang banduan, maka cerita Nabi Yusuf muncul. Apabila kita sebagai seorang hamba Allah yang sakit mata sampai buta, maka cerita Nabi Yaqub adalah cerita yang terbaik untuk kita. Bagaimana semua mereka ini telah mengambil pendekatan fasabrun jamil.
sabar yang sangat indah. Kerana seseorang yang membaca surah Yusuf akan menemui petunjuk, akan menemui tujuan hidupnya adalah untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba, kita tidak boleh memilih apa yang kita mahu jadi pada hari esok. Allah ada perancangan yang mungkin kita nampak sebagai keburukan, tetapi percayalah bahawasanya hidup ini adalah untuk diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Apa jua keadaan, dia adalah Rabb. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dia berhak untuk memperlakukan apa sahaja kepada kita. Ya, maka kita jangan sekali-kali mempunyai prasangka yang tidak baik seolah-olah kita berhak kepada tubuh kita. Kita berhak kepada mata kita. Kalau Allah mahu tarik nikmat mata daripada kita, maka kita perlu redha sebagaimana redanya Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Apabila Allah mahu tarik daripada hidup kita orang yang kita sayangi, namanya ayahanda kita, maka kita kena mengambil pendekatan fasabrun jamil melalui cerita Yusuf alaihi salam yang kehilangan ayahnya. Jadi di sini kita dapat lihat bagaimana cerita-cerita Al-Quran memberikan kita signboard, memberikan kita petunjuk, mengeluarkan kita daripada kegelapan sehingga kita dapat bekalan daripada orang-orang yang Allah sebutkan nama mereka di dalam Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai role model kita. Dan akhir sekali, yang paling indah mengenai kisah-kisah Al-Quran yang sukar untuk kita perolehi adalah peringkat yang paling tinggi, iaitulah yang kelima, iaitulah mereka yang bila membaca surah Yusuf dan membaca kisah-kisah Al-Quran adalah mereka dapat keyakinan bahawasanya Allah sedang menyayangi mereka. Pertemuan mereka dengan kisah Al-Quran adalah suatu pertemuan yang diatur oleh Allah untuk tujuan Allah menampakkan dirinya Azza wa Jalla sebagai zat yang maha pengasih kepada hambanya. Allah uji kita dihumban ke dalam telaga. Allah uji kita dipenjarakan. Allah uji kita dengan pelbagai ujian. Tetapi kisah-kisah Al-Quran sepatutnya menyebabkan kita yakin bahawasanya apa jua yang berlaku adalah tanda Allah sedang menyayangi kita. Allah uji saya, maka Allah sayang saya. Itu prinsip yang kita pegang. Bila kita lihat sesuatu cerita, ada tak cerita filem yang kita lihat, selesai 2 jam filem itu kita lihat, kita dapat kesimpulan bahawasanya ibu kita sedang menyayangi kita. Pernah tak anda melihat satu filem yang dalam filem itu bukan ada pun pelakonnya ibu anda, tetapi filem itu menceritakan tentang pengorbanan seorang ibu, dan selepas menonton filem tersebut, anda menghubungi ibu anda, mengucapkan terima kasih atas apa yang dia lakukan selama ini, kerana jasa pengorbanannya selama ini anda tidak kenang. Walillahil mathalil a'la. Demikianlah perumpamaannya kepada kisah-kisah Al-Quran. Apabila kita membaca surah Yusuf alaihi salam, sebenarnya kita sedang menonton filem tentang kasih sayang Allah kepada kita. Iaitulah nothing happen by accident. Segala perkara keburukan yang kita nampak depan mata, ya, adalah sebenarnya tanda Allah sedang menyayangi kita dan Allah sedang mengatur Al-Kautsar. Allah sedang mengatur nikmat kebaikan yang begitu banyak di masa hadapan. Kalau tidak percaya, maka surah Yusuf muncul. Iaitulah dihumban ke dalam telaga. Bukanlah satu perkara keburukan. Kerana dihumban ke dalam telaga lah, ya, Allah menjadikan baginda sebagai penyelamat negara Mesir. Kerana dihumban ke dalam telaga lah, baginda 30 tahun selepas itu mempunyai cara yang terbaik untuk menegur perbuatan saudara-saudaranya. Kerana dihumban ke dalam telaga lah, baginda akhirnya 30 tahun selepas itu mempunyai cara namanya akhlak untuk menyebabkan Imaratul Aziz bertaubat. Jadi, subhanallah, rupa-rupanya tiada perkara yang sia-sia pada setiap apa yang berlaku dalam kehidupan kita. So kita nampak kasih sayang Allah Azza wa Jalla di sebalik keburukan dan perkara-perkara yang kurang senang berlaku dalam hidup kita. Jadi inilah 5 perkara yang ada di dalam ayat terakhir surah Yusuf, menutup tirai surah Yusuf, yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan kita tidak tergolong daripada golongan yang pertama, bahkan menjadi salah satu daripada 4 golongan yang disebut kemudian, iaitu selepas perkataan walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.